insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tamu-tamunya sama-sama kita merapatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kelapangan, peluang dan kesempatan untuk dapat kita bersama-sama dalam majlis yang penuh dengan keberkatan, dengan rahmat Allah, yang mana Allah menurunkan bersama-sama kita ini, kita sama-sama dikelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mana beruntunglah kita sebab sahabat kita, rakan kita ialah malaikat. Malaikat ni tuan-tuan makhluk yang Allah Taala cipta, nafsu tak ada. Kerjanya ibadah, tak ada nak iri hati. Makhluk yang bernama malaikat ni tak ada iri hati. Kita kat manusia ni iri hati banyak. PhD, dengki kuat, padahal tak ada kena-mengena dengan dia, tapi dia tak senang kalau boleh dia saja yang hebat. Ini dengki ni. Lebih-lebih lagi orang-orang yang banyak lebih daripada dia, ataupun ustaz-ustaz ni pun ada dengki juga. Wah, dia banyak ilmu sikit, wah, dia dengki juga. Ustaz mana? Wallahu alam. Ada. Kalau ustaz pun dengki, orang tak ustaz 10 kali dengki lah. Kadang-kadang orang tak ustaz ni lebih baik daripada ustaz. Ada ustaz sama ustaz pun dengki. Saya pun heran. Sama-sama baca Quran, sama-sama baca hadis, dia kata mu tak betul, aku betul, aku betul, mu tak betul. Pening. Patut kita sama-sama memahami Al-Quran dan hadis, baikilah. Ni balah. Bila ustaz sama ustaz balah, kita ni awam ni confused. Maknanya ikut mana? Ikut ustaz tu kan ikut ustaz A ke ustaz B? Ini masalah. Jangan balah kita sepatutnya lah. Kan? Sebab tu saya nak jelaskan ya, para astazah ni maknanya orang-orang yang ada ilmu Allah Ta'ala bagi, semua Allah Ta'ala bagi pinjam je. Kalau dia lebih sikit pun maknanya dia lebih sikit je. Lebih sikit je. Kan? Kalau dia faham pun, dia faham sikit daripada ustaz yang tak faham. Tu je. Bagi faham je, sama-sama faham. Selesai. Ni dok. Mu ngaji mana? Oh, tanya mengaji pula. Tok gurumu siapa? Tanya tok guru pula. La haula wala quwwata illa billah. Habis kalau baca Quran, baca ayat Quran, baca firman Allah, nak tanya tok guru mana lagi?
Kalau baca hadis, nak tanya tok guru mana lagi? Tok guru yang paling mutabar ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau tanya lagi tok guru mana? Kau dah baca Quran lain kot. Allah, kadang-kadang kita risau tuan-tuan. Ini dah jadi fenomena hari ni, ustaz dengan ustaz nak debat. Kan? Sebab kan debat itu, Nabi dah kata adalah salah satu daripada konsep ataupun ciri-ciri munafik. Munafik ni maknanya apabila dia berhujah, dia nak menang. Dia diskusi lain. Diskusi ni maknanya perbincangan. Kalau debat, dia antara menang kalah. Ini bahaya ni. Diskusi, okey, kita ambil satu tajuk, kita bincang. Okey, pandangan awak begini, pandangan gini. Habis cerita. Jangan kata kamu salah tu. Tak boleh. Ini bahaya ni. Orang-orang yang ada authority lah, orang yang ada ilmu. Jadi kita ni tak banyak ilmu mana. Sebab tu kita kena duduk sini. Sebab tu malaikat tuan-tuan dia tak ada perasaan iri hati, sakit hati, dendam, tak ada. Kita ni boleh, ustaz cakap banyak pun sakit hati juga kita. Sebab tu Allah Ta'ala tahu kita ni lemah. Allah turunkan sekali orang yang berada dalam majlis ilmu dengan dikelilingi malaikat, agar sikap-sikap dia tu macam malaikat sikit lah. Kan? Tengok macam gaya ni kan, bila dengar kuliah ni, tengok macam gaya macam malaikat. Ya macam sami'na wa ata'na, macam malaikat lah. Dan gayanya lah. Habis kuliah saya tak tahulah cerita. Masa dalam kuliah ni, sebab kita dikelilingi oleh malaikat. Sebab environment, maknanya persekitaran kita ini dikelilingi oleh orang-orang yang sentiasa taat pada Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, ulama kata apa? Orang yang berada dalam majlis ilmu ini tertahan dosanya. Tuan-tuan dalam majlis ilmu dia buat dosa tak? Nak tanya, ada tak buat tuan-tuan buat dosa? Satu je dosanya, ngumpat ustaz. Ada je, tu satu je lah. Tapi ustaz dah maafkan awal-awal, tak ada masalah. Tuan-tuan tak adalah, tuan-tuan tak ada ngumpat lah. Ngumpat juga ke? Puji pun tak boleh, bahaya. Nanti ustaz tu berangan, angkat di kepala otak dia besar sangat, dia ujuk pula ustaz tu. Jangan puji sangat dia, pada-pada je. Okey tuan, ada yang dalam hati kita, lambat pula ustaz ni. Ada tak? Kalau ada, tuan-tuan tolong betulkan sikit lah. Betulkan sikit. Orang yang bercakap ni selalu memang kena kutuk. Orang yang mendengar, yang mengutuk. Kan? Minta maaf gurau je ni cikgu ada depan ni. Dia tahulah cikgu. Mana ada murid segera. Anak murid yang suka cikgu ni, cikgu yang selalu bagi ceklat. Kalau cikgu disiplin, dalam satu dunia tak suka guru disiplin. Mana je sebab tu bila dia bagi tugas tambahan cikgu, guru disiplin. Tak berapa nak seronok. Tapi kalau sukan ke AJK lain tu adalah sikit seronok sikit kan. AJK lawatan, seronok. Tu dengan anak bini boleh angkut sekali. Kan? Tapi kalau AJK disiplin, mana-mana pun orang tak minat. Okey, jadi tuan-tuan, kita ni alhamdulillah bersyukur kerana diberikan kekuatan dan diberikan kesempatan untuk dapat berada dalam majlis ilmu. Dan inilah cara cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sepanjang 23 tahun menerima wahyu daripada Allah, menyampaikan risalah Allah, tidak pernah meninggalkan majlis ilmu. Jadi kalau kita ni baru beberapa tahun majlis ilmu celan-celuy, nampak gaya-gaya tak ada ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Walaupun selawat berarak macam nak berarak, macam nak gerak kan. Konon cinta Nabi, tapi majlis ilmu tak pergi. Tak ada. Lepas berarak pakat lari cari air. Lepas tu sembang kat luar isap rokok. Orang ceramah dalam dewan, popep habis dapat goodies balik. Pergi majlis, pergi peringkat antarabangsa. Tu dia. Pergi maulid Rasul peringkat antarabangsa. Ni bukti. Berarak pegang spanduk. Habis saja berarak, muka tak ada dalam dewan. Itu cinta benda. Orang cinta majlis ilmu tu adalah cinta kepada Nabi. Boleh tuan? Apa pula cerita Nabi pula? Pasal cinta Nabi ni bukan maulid saja. Fil hayati. Maknanya sepanjang hidup kita. Kan? Nanti bulan Jamadil akhir,
Bulan Rabiul Akhir kita bawa spanduk lagi, boleh? Nak tak? Spanduk Majlis sambutan Maulid Rasul bulan bulan Rabiul Akhir. Nak bawa lagi tak? Tak nak, dia kata. Apa pasal bawa spanduk pula ni? Ni bukan bulan Maulid. Rupanya dia cinta pasal bulan je ya. Tak boleh lah kita cinta pada Nabi seluruhnya. Baik. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kita dalam bicarakan kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimallahu taala, jilid yang pertama, babus salis, iaitu bab yang ketiga, iaitu babus sabr. Bab membicarakan, bab menceritakan tentang sabar. Maknanya ciri-ciri orang yang saleh ini tuan-tuan, dia ada sifat sabar. Saya ulang lagi biar kita faham benar-benar, biar kita masak makna sabar. Sabar ialah satu sifat yang boleh memelihara diri daripada sesuatu ketetapan yang telah diputuskan oleh akal fikiran atau keputusan yang lain. Ya, sabar ni maknanya boleh mengawal diri. Itu istilah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam An-Nawawi kata apa? Orang yang sabar boleh kawal diri, control yourself. Betul kalau Ustaz cakap tu. Kalau betul-betul lah, kalau tak betul lantak dia lah. Maknanya boleh kawal. Maknanya kita benda itu dah kita rancang tak jadi, kita boleh kawal. Benda tak rancang tetapi sesuatu yang tak menjadi juga kita boleh kawal. Macam ini sikit-sikit melenting, sikit-sikit melenting. Itu tak boleh kawalnya. Kan? Macam kita pakai remote control. Tonton ada Astro di rumah kan? Betul Astro? Tak ada. Alhamdulillah. Tuan-tuan memang orang-orang alim semua. Hebat. Astro pun tak ada tuan. TV pun tak ada. TV pun tak ada. Bohong, TV tak ada. 3 biji kat rumah. Jangan menipu. Tak ada Astro saya boleh terima. Tak ada TV, bohong. Okey, baik. Remote, maknanya kita kontrol ni. Channel itu kita pilih. Dia datang sendiri ke? Dia kali sendiri ke? Kita duduk je. Apa channel lain pula? Dia kali sendiri ke ataupun kita yang tekan kan? Maknanya kita yang tahu nak letakkan mana gambar cerita tu. Itu maknanya kita kawal dia. Kawal. Faham tak? Kawal. Itu yang kadang-kadang anak dengan bapak berebut remote control. Bapak nak tengok bola, anak nak tengok gegar banza. Ibu nak tengok kabikushi kabigam. Remote ada satu, berebut ni. Siapa yang kontrol? Siapa yang pegang dia punya remote, dia lah yang kontrol. Bapak tak dapat, anak dapat. Anak tekan kartun. Bapak muka moncong je tengok kartun. Spambok. Mak pula kata, sudahlah. Pergi main kat luar. Pasal mak nak tengok cerita Hindustan. Satu. Kan, Shahrukh Khan main. Tuan-tuan, siapa yang kontrol? Orang yang pegang lah. Bila dia pegang, maknanya dia yang dapat kawal semua keadaan. Maka sabar itulah yang mengawal keadaan apabila kita menerima sesuatu ketetapan itu yang suka ataupun yang tidak suka. Kita kawal dia. Bila keadaan yang kita suka, kita kawal dengan syukur. Itu kawalannya. Remote-nya ialah syukur. Maknanya lahirlah ucapan alhamdulillah. Bila mendatangkan musibah, kita kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kawal. Kalau tak kawal, mulut keluar macam-macam. Remote control dikontrol oleh lain. Ya? Bila keluar sesuatu, maka keluarlah bahasa yang bombastik. Bahasa yang tak sedap didengar oleh kita dan orang lain dengar pun tak sedap. Bila kita dapat sesuatu yang tak elok. Betul tak, Ji? Betul ke tidak? Kita tengok. Nak kenal diri kita, apa yang kita ucap? Kalau keluar banyak menyumpah,
banyak seganah, itulah diri kita. Sebab apa? Kita minat kepada sumpah seganah. Baik itu Nabi SAW dikatakan dalam hadis Nabi SAW riwayat Muslim, innama bu'istu ar-rahmah walam ub'is la'anan. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi SAW, diutuskan oleh Allah untuk memberi rahmat. Apa memberi rahmat? Kasih sayang. Nabi diutus untuk melakukan satu akhlak untuk kasih sayang. Walam, tetapi aku tidak diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencaci orang, untuk mencela orang, untuk menghina orang, untuk memaki orang, untuk marah orang. Tidak. Kita ni marah nombor satu. Maafkan orang, jauh sekali terbalik daripada kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu kena belajar. Nak jadi orang sabar, kena kawal. Itu tingkatan yang pertama. Kedua, sabar juga ialah mengawal diri daripada kegelisahan dan menerima segala dugaan, rintangan dan segala suruhan Allah Subhanahu Taala. Maknanya tuan-tuan, mengawal daripada rasa gelisah, kesal, menyampah, rasa menyesal. Orang yang beriman tuan-tuan, orang yang ada sabar, dia tak ada sifat menyesal. Al-kasal ni, nadam ni, maknanya nadam, dia tak akan ada. Menyesal. Dia insaf ada, menyesal tak ada. Menyesal ni maknanya kalau dia kata, alamak, kalaulah aku tahu, itu bahasa kita selalu kan, kalaulah aku tahu hari ni hujan, saya aku bawa payung. Tengok langit cerah, tengok hujan pula petang tadi je kalau tahu hujan, aku bawa payung. Itu apa maknanya tuan-tuan? Itu apa maknanya tuan? Nyesal lah tu. Kalau tahu aku bawa payung lah tadi. Kalau tahu, sebab itu Allah tak bagi tahu. Sebab itu buat peribahasa Melayu, sediakan payung sebelum hujan, supaya tak menyesal. Bawa je lah payung kulu gili. Oi Mat, kau pergi mana? Pergi pasau. Bawa payung. Kalau hujan, kau melampau, marah pula. Kan, sediakan payung sebelum hujan. Itulah benda caranya, untuk supaya kita boleh, bila berlaku contingency, sesuatu yang di luar dugaan kita, kita dah bersedia. Faham tak? Ini Allah menyesal aku. Naik motor kan, pergi pasar malam tadi. Hujan. Allah, kalau aku tahu naik kereta. Nak naik kereta malas pula, parking jauh. Naik motor. Jadi delima sajalah. Naik kereta salah, naik motor salah. Jadi bila hati nak tenang, itulah tanda kita tak sabar. Sebab perangai orang Melayu ni tuan-tuan, dia kalau naik kereta, kalau sini kedai, dia boleh parking depan tu, dia tak akan parking jauh-jauh. Walaupun menghalang lalu lalang orang. Peduli, dia kata, janji aku turun sampai. Itu kalau haji. Kalau 10 orang perangai macam itu, tak 10 biji kereta duduk depan itu. Kan, sedangkan parking kat depan tu ada. Tak nak. Sabar tak ada. Nampak tak? Maknanya kita tak kawal. Dan yang ketiga, sabar iaitu menghadapi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan perintah Allah juga salah satu daripada konsep sabar. Sabar tuan-tuan. Sabar bila imam baca panjang, sabar baca Quran, sabar. Kadang-kadang baca Quran kita nak baca malas, ngantuk banyak. Kena sabarlah. Kena banyak sabar. Apa kesan daripada sabar? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 10. Apa implikasinya orang yang sabar itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Tu dia.
Ayat Allah Ta'ala kata, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, Allah ingatkan kita, kalau kita dapat mengatasi sifat sabar, kita dapat mengawal diri kita menjadi sabar, maka Allah Ta'ala kata, innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya orang-orang yang sabar sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tiada terkira. Tuan-tuan, bighairi hisab, maknanya pahala bagi orang yang sabar hanya Allah Ta'ala yang hitung. Itu satu bonus kan. Baik itu Nabi dapat masuk syurga yang pertama sebab Nabi mempunyai nilai sabar yang paling tinggi. Mana je? Nabi pernah salat dipijak kepalanya. Kita bukan pijak. Orang sebelah tersiku je, masa sujud tersiku. Dia tak marah waktu solat sebab takut batal. Nanti balik dia tunggu. Nanti balik dia tunggu, dia dendam tuan. Oh, orang ni yang salah, tak apa. Tengok kereta dia. Tengok kereta dia. Tuan-tuan, tersiku. Kan tuan-tuan, kita nak sujud kan? Kadang-kadang kawan sujud dulu. Tu, siku panjang dia. Pum, kena kepala kita. Berbintang juga je. Siku. Sebab tu tomoy, dia punya senjata utama ialah siku dengan lutut. Tomoy ni. Kan? Silat dia lain. Silat dia gunakan ni apa nama? Apa benda ni? Buku 5 lebih kurang. Itu silat. Tomoy, siku. Bayangkan tuan-tuan gedebuk kepala kan. Dia juga ada belajar tomoy sikit kan mak kan. Jadi sembahyang terbawa-bawa. Kena kawan. Sabar je kan. Nabi dipijak, Nabi tak marah. Nabi tak balas. Malah Nabi doa agar dia diberi hidayah Allah Ta'ala. Kita doa tunggu nak tengok siapa yang siku aku tadi. Tak puas hati kalau tak nampak. Kita tak nak cepat-cepat maafkan. Baik. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ya, malam ni kita nak bicarakan hadis yang ke-31. Hadis ini dia cerita tentang seorang raja yang mempunyai seorang ahli sihir ataupun ahli nujum lah. Macam nujum 4 belalang tu, ahli nujum. Ya, maknanya ahli nujum tu dah tua. Maka minta pengganti. Carilah orang untuk belajar tentang jadi nujum terhadap pemerintahan raja. Dan raja ini adalah raja yang zalim, yang tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia nak rakyatnya mengikut apa telunjuk raja. Apabila mereka tidak melaksanakan apa yang dikehendaki oleh raja, mereka akan diseksa, mereka akan dibunuh. Ya, ini hadis ini panjang. Tapi kita nak bawa cerita je. Sebab hadis ni dia cerita sebuah kisah. Ya, daripada Wa'an Suhaibin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qala lil malik inni qad kabirtu fab'athna ilayya gulaman ughallamahu as-sihrun. Ya, daripada Suhaib radhiyallahu anhu katanya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada ketika dahulu, di zaman dahulu terdapat seorang raja yang mempunyai seorang ahli sihir. Ya, tatkala ahli sihir itu telah uzur, tua lah, orang senior dah, nak pencin dah. Ya? Ia berkata kepada raja, wahai raja, aku telah tua dan memerlukan seorang pengganti, supaya dapat mempelajari ilmu-ilmu sihir yang boleh membantu pentadbiran raja. Ya, itu dia. Dan ia dapat memenuhi keperluan raja apabila tukang sihir telah meninggal. Bila saya meninggal besok, adalah orang yang meneruskan legasi tersebut. Lebih kurang begitulah orang sihir. Jadi sihir ni tuan-tuan, orang dulu-dulu tuan-tuan, raja-raja dulu, bab sihir ni prioriti.
Sebab dia nak jaga kuasa dia. Hari ni kita pun bomoh pun boleh tahan juga orang kita ni. Sebab nak jaga, saya pun tak tahu nak jaga kuasa ke jaga apa, saya tak tahu. Tapi boleh tahan juga bomoh ni. Kuat. Jadi kalau main bomoh tuan-tuan, tolong berhentilah tuan-tuan. Sebab itu salah satu daripada ciri-ciri sihir. Dan orang yang melakukan sihir adalah orang yang melakukan syirik kehadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Lalu raja itu menghantar seorang pemuda untuk belajar akan selok-belok sihir. Ya. Maka dapatlah seorang pemuda duduk seorang kampung, akan datang dia. Maka apabila dia dapat, dah kenal pasti orang ini kena lapor kepada tukang sihir senior tadi. Satu hari dalam perjalanan dia nak melapor kepada sihir, dia berjumpa dengan seorang pendeta. Maksud pendeta ni orang-orang yang berautoriti dalam agama. Kalau kita cakap pendeta dulu, maknanya rahib-rahib lah, ataupun ketua-ketua agama zaman dulu. Tapi pendeta yang dimaksudkan sini iaitu mungkin seorang ulama di kalangan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia pun dalam perjalanan nak belajar pergi rumah sihir tua yang nak pencin tadi tu. Dia pun singgah di satu tempat di mana pendeta tadi tengah mengajar. Dia pun duduk, lalu dia dengar apa yang disampaikan oleh pendeta tadi. Oleh kerana dia asyik mendengar tentang ulasan daripada ulama tadi, dia terlambat. Maknanya dia gagal memenuhi kehadirannya untuk bertemu dengan tukang sihir yang mengajar dia. Lalu tukang sihir itu pun kata, kenapa kamu lambat? Maka dia kata, lambatlah sebab singgah sebentar. Marahlah tukang sihir yang tua tadi, lalu memukurlah budak yang nak jadi kadir dia, nak jadi anak murid dia. Marahlah, engkau ni untuk guru tunggu engkau. Marah kan? Kita pun dalam kuliah ni selalu begitulah. Ustaz tunggu pendengar, patut pendengar tunggu ustaz. Tapi bukan surau sini, surau tempat lain. Ni ustaz lambat sikit je bebel mulut. Ustaz ni apa? Tunggu lama. Itu dia cerita lambat. Bila ustaz datang awal, ustaz dah sampai. Tak bebel pula. Tapi bukan orang sini tau. Betul tak? Orang sini pun macam tu juga. Tak, itu saya tahu. Orang sini alhamdulillah bersih hatinya. Sebab dia dah nilai sabar dah ada. Cuma tak sabar ustaz bila nak berhenti. Itu je. Iya ke? Tak juga. Setia mendengar. Sambung bagi lagi cerita ini. Baik. Maka apabila dia kena pukul teruk dengan ahli sihir tadi, apabila dia balik, dia singgah lagi jumpa pendeta. Wahai pendeta, aku tadi pasal dengar ceramah engkau, aku terlewat. Aku kena pukul, kena denda dengan guru sihir aku. Maka pendeta itu pun memberi tip supaya apabila lain kali kamu nak dengar ceramah aku, kamu terlewat, kamu buat alasan. Maknanya harus kita buat alasan untuk benda baik. Harus. Maksudnya apa? Contoh kita ni balik rumah lewat. Tapi kena datang kuliah juga. Jangan tak datang kuliah tapi cakap dengar kuliah. Itu Pak Maun. Faham? Itu Pak Maun. Pak Maun nak pergi pesta muda-mudi, dia kata nak pergi dengar ceramah. Itu tak boleh, itu dosa. Itu alasan itu dosa. Baik, tuan pergi dengar kuliah. Kadang-kadang kuliah tu tak tahu berapa lama penceramah bagi ni. Kita membalik, rumah tunggu kita makan. Abang, apa pasal lambat ni bang? Tadi surau ada apa? Ada tazkirah, ada kuliah, ada ceramah. Abang pada tak pernah pergi surau. Selama ni pergi surau tak pernah dengar pun. Hari ni teringin pula nak dengar ustaz tu. Maknanya buat alasan demikian
Boleh. Yang tak boleh, Abang Haji pergi kedai makan roti canai, tengok bonggong neng, balik kata dengar ceramah. Itu salah. Itu tidak dia dibenarkan alasan tersebut. Boleh faham Haji? Boleh faham Haji? Haji jangan buat alasan kuliah saya, tapi Haji pergi minum teh dekat kedai, Haji kata balik kuliah. Orang pun balik kuliah, dia pun balik kuliah. Kebetulan jiran Haji pun pergi kuliah, balik awal. Haji pula lagi lewat daripada itu. Orang sebelah pergi kuliah juga, ustaz sama, surau sama. Kenapa dia balik awal, awak balik lewat? Ustaz ajak makan pula. Yang itu tolong jangan buat alasan. Kantor tu. Faham tak Ji? Jadi kalau yang tu tolong jangan buat alasan yang menyebabkan tuan berdosa dua kali. Tuan dosa berdua kali. Satu tak pergi kuliah, satu menipu bini. Tolong. Alasan yang munasabah. Sebab dia nak menyelamatkan diri dia daripada kena pukul oleh sihir. Lalu pendeta kata, apabila kamu lewat lain kali, khabarlah bahawa kamu disuruh oleh ibu kamu untuk buat kerja. Untuk buat kerja. Jadi alasan itu mungkin ahli sihir yang mengajar tadi tu boleh terima. Maka jawablah olehmu kepada ibumu, aku terlewat pulang oleh kerana ditahan oleh tukang sihir. Kalau dia balik rumah pun, pasal kau nak dengar ceramah aku, kau balik, kadang-kadang mak tanya kenapa balik lewat, kamu jangan cakap pergi ceramah, sebab masa itu suasana Islam tidak lagi secara terbuka. Maka cakaplah ahli sihir tahan saya, adalah kerja rumah sikit. Maknanya boleh. Itu yang anak-anak kita sekolah banyak pakai alasan. Ni apa pasal balik lewat ni? Tuition. Pasal cikgu pun suruh balik awal, dia kata tuition. Cikgu mana? Adalah cikgu tu. Bila mak kata mana nombor telefon cikgu, biar mak telefon cikgu. Besok lah. Besok tak ada nombor telefon. Pasal tak buat tak ada ni, kenapa balik awal? Tuition tak ada. Cikgu batalkan tuition sampai hujung tahun. Pasal minta nombor telefon. Anak tu temberang lah tu. Faham ni? Okey, baik. Maka semasa dia berulang-alik, satu ketika ada satu bencana yang berlaku dalam masyarakat tersebut, iaitu keluarlah satu binatang yang besar. Dalam hadis ini dikata singa asadun, maknanya singa. Lalu singa ini berada di perjalanan. Jadi mengganggu orang lain nak keluar, tak takut ada singa. Kan macam hari ni tuan-tuan diumumkan Zoo Melaka, singa dengan rimau terlepas dari zoo. Maka tuan-tuan jangan berkeliaran di luar, sebab singa dan rimau itu masih lagi berkeliaran, tak dapat ditangkap oleh pihak zoologi. Tuan-tuan macam mana? Rasa berani tak berani nak keluar? Tak berani tak berani duduk rumah je lah. Maknanya begitulah keadaan tersebut. Pemuda tadi kata macam mana? Lalu orang kampung tanya, kita tak boleh lalu, situ ada singa yang kalau kita lalu boleh membaham kita. Maka pemuda ni pun cakap macam mana kita nak atasi perkara ini. Lalu dia pun berniat dalam hati, aku nak milih mana satu yang terbaik, sama ada ajaran pendeta tadi ataupun ajaran sihir. Lalu dia pun ambil batu. Kalaulah ajaran pendeta ini lebih baik daripada ajaran sihir itu, maka aku lempar kepada singa itu, singa ini mati. Dia nak tahu mana yang terbaik antara dua ilmu yang dia dapat. Satu ilmu agama, satu ilmu sihir. Dia pun buat. Sebab ini satu ujian yang Allah Ta'ala nak. Betul. Dia buat satu alasan. Dia pun ambil batu. Dia kata, sekiranya ajaran guru pendeta ini baik, maka aku lempar batu ini kepada singa ni. Singa ni mati. Dia pun baling. Pum. Dia baling. Dengan kehendak Allah, singa itu mati. Maka dalam hati dia ada kepuasan. Sebab apa? Dia kata, niat dia, kalaulah dapat aku bunuh singa ini, menunjukkan ajaran pendeta itu terbaik di kalangan dibandingkan dengan
sihir. Baik. Lalu pemuda itu pun terus membunuh singa tadi. Apabila dah selesai, semua rakyat boleh balik, dah tak ada halangan, lalu pemuda tadi berjumpa dengan pendeta balik. Wahai pendeta, tadi saya menghadapi satu dugaan, tapi saya dah niat, sekiranya saya dapat mengatasi dugaan ini, adalah pendeta adalah orang yang utama di belajar. Dia pun ngadu pada pendeta. Apa pendeta tu kata? Sesungguhnya kamu ini akan menjadi orang yang lebih baik daripada aku. Pendeta itu dia kata, mengikut pandangan, kalau kau punya gini, keadaan begini, mana engkau adalah orang yang lebih baik daripada aku. Wah, guru cakap kepada anak murid, engkau adalah orang yang terbaik daripada aku. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya apabila kita belajar dengan tok guru, hormatilah tok guru dan tanyalah dengan tok guru. Ni kadang-kadang lawan tok guru, macam mana nak jadi anak murid yang baik? Baru belajar sejengkal, tapi dah berlawan cikgu sehasta. Ini yang selalu berlaku dalam masyarakat kita, keberkatan tak ada. Mana je keberkatan. Jadi tolong hormat sikit. Anak-anak kita ajar dah. Jangan sampai beritahu apa-apa berlaku, beritahu, tanya. Jangan malu. Orang yang banyak bertanya ini terhadap orang yang mengetahui, dia lebih alim daripada orang yang ditanya. Sebab tu saya kalau ceramah, saya suka menanya. Berpeluh orang. Sebab tu bila ceramah saya, dia tak berapa rajin nak duduk depan, takut kena tanya. Berpeluh je, malu je kalau kena tanya, tak boleh jawab pula. Allah, tebal lah muka je, drop water fish. Tapi untungnya saya tanya, saya jawab. Itulah untungnya. Tuan-tuan jangan pening kepala. Kalau saya tanya, tuan-tuan buat bodoh je, macam tak erti. Senang. Jadi saya akan jawab. Kalau tuan jawab salah pun, saya kata betul. Kalau tuan kata betul pun, saya kata betul. Sebab yang nak jawab saya balik. Jangan pening. Tapi kalau tuan-tuan tanya saya dah risau. Sebab saya takut saya jawab salah. Tuan-tuan yang tanya ni kadang-kadang lebih faham daripada saya. Itu yang saya risau. Boleh tuan? Boleh tuan? Okey, sambung sikit lagi. Bukan sikit lagi, panjang sikit. Maka pendeta itu pun berkata kepadanya, wahai anakku, engkau kini lebih utama daripadaku, dan pada ramalanku engkau akan menerima dugaan. Apabila budak ni telah melakukan dan menerima ajaran pendeta ni, bahawa pendeta kata engkau adalah lebih utama daripadaku, maknanya dia lebih baik daripada guru dia, dan engkau akan menghadapi ujian. Itu yang tak nak belajar agama tu, Ustaz, takut kena ujian. Jadi kalau tak nak belajar agama, kena ujian juga, ujian cara jahil. Itu bahaya lagi. Ujian cara jahil, tuan-tuan. Apa yang kita dapat semuanya baik. Itu ujian cara jahil. Apa yang kita dapat semuanya baik. Kan ada orang cerita, tadi aku untung, Syekh. Pasal aku ada tengok tengah aku naik kereta, ada satu perempuan dia buka baju. Rezeki je. Ini ujian tau. Ada orang kata untung. Betul tak, Haji? Kalau Haji berlaku macam tu, untung ke rugi je? Untung lah, Ustaz. Peri, tengok. Itu maknanya kita kenal diri kita. Maknanya kita diuji dalam kejahilan. Patut itu rugi. Sebab pahala kita gugur habis jatuh. Kita boleh kata untung, nampak sangat lah. Tapi ramai yang cakap untung. Macam minta maaf lah, anak-anak muda mak rempit ni minta maaf. Aku malam tadi dapat bosnya. Peru. Anak dara lagi. Dia sembang, teman. Dia kata untung. Tuan, agak-agak tuan untung ke rugi, tuan? Kita takut diuji dengan jahil. Dia jahil ni, benda yang buruk pun baik, benda baik buruk. Na'udzubillah min zalik. Kita khawatir. Tak sabar je, menggelitik kaki.
Pula-pula lama pula mak haji dah meninggal, tak ada pengganti, lagi gelitik je ya. Faham je? Hati-hati je. Sabar. Maka pendeta kata, wahai anak, kamu akan jadi orang yang mulia, kamu akan menerima lebih daripada dugaan. Maknanya dugaan bagi orang yang alim ini tuan-tuan, dia akan sentiasa waspada. Ini dugaan orang yang beriman tuan-tuan, dia akan melihat dugaan itu dengan cara apa? Cara yang cukup melapangkan dada. Bila datang keburukan, dia akan istighfar. Bila datang kebaikan, dia akan ucap alhamdulillah. Kalau tengok betis amoi tu ji, alhamdulillah ke astagfirullah? Astagfirullah. Beriman haji. Amin ya rabbal alamin. Amin itu dia. Jangan main ji. Kita ni kadang-kadang tak diuji lagi. Kan haji? Kan? Tapi kalau tengok betis mak haji, tak ada pula kata alhamdulillah. Mak haji lepas mandi kan dia pakai toalak je. Lalu depan kita, tepi lah. Orang nak tengok TV. Kurang asam betul ni. Dia betis yang boleh ditengok, yang dapat pahala, dia suruh ke tepi. Betul tak Ji? Bukan haji sinilah. Haji tempat lain. Dia boleh ke tepi ni, kawan tengah asyik tengok. Lalu belum haji ke depan. Mak haji tu saja lalu kat depan. Nak test haji. Haji kata, tepi. Pakai kemban lalu depan kita. Marah. Ya Ji minta maaf ya Ji Haji kalau mak haji lalu kemban lalu depan tolak ke tepi ke apa benda? Ajak tengok TV. Bagus sama haji. Itu namanya harmoni. Tabiat ke bawah tu. Digurau je gurau. Tapi benda tu berlaku. Tapi bukan tuan-tuan yang melakukannya. Ni abang haji lain. Baik. Cuma pendeta tu kata, bila orang tanya tentang perkara yang kau dapatkan untung ini, jangan create ataupun jangan babitkan nama saya. Lalu pendeta pemuda tadi kata, baiklah. Kemudian pemuda itu telah mendapat rahmat atau kurniaan sehingga disanjung orang kerana dapat mengubati bermacam-macam penyakit seperti penyakit buta, sopok dan lain-lainnya. Tuan-tuan, oleh kerana dia istiqamah dalam menghayati ilmu yang disampaikan oleh pendeta, lalu dia mendapat karamah. Ya, ini keistimewaan daripada Allah dan dia diangkat sebab dia dapat menyembuhkan berbagai-bagai penyakit. Itu anugerah Allah. Kenapa? Dia yakin dengan agama Allah. Kita ni yakin bila kena rasuk aje, baru yakin dengan ustaz. Bila tak kena rasuk, bila tak mengacau, buat selamba dengan ustaz. Ni yang selalu berlaku kita. Kita tak yakin. Kita tak minta dia bantuan walaupun dalam keadaan tenang ataupun dalam keadaan duka cita. Sentiasa kita bila tu. Baik. Maka seorang sahabat raja yang buta telah mendengar berita itu, lalu datang menemui pemuda tersebut. Maka ada seorang sahabat raja buta, dia sakit buta. Lalu dengar cerita bahawa ada pemuda yang boleh mengubati penyakit buta. Lalu datang menemui pemuda tersebut dengan membawa berbagai-bagai hadiah untuk mengubati matanya yang buta itu. Sahabat itu berkata, wahai saudara, sekiranya engkau dapat menyembuhkan penyakitku ini, maka akan aku beri apa sahaja hadiah yang engkau kehendaki. Nampak? Dia tawarkan satu tawaran yang cukup hebat. Ni orang buta, dia ni orang berpengaruh. Kawan raja maknanya orang yang bangsawan juga. Maknanya dia offer, wahai saudara, saya dapati kamu ni boleh mengubati orang penyakit buta, sopok dan sebagainya. Aku buta, kau boleh tak ubati mataku? Kalau kau dapat menyembuhkan mataku ini, nescaya aku akan bagi hadiah apa yang kamu minta. Kalau kita bagi tawaran macam tu, agak-agak apa kita punya? Kita ni bolehlah baca sikit-sikit, bagi orang agak tu, boleh baik orang. Jadi bomoh kita. Pengerasnya, kambing seekor. Kita pun boleh jadi bomoh sikit lah, boleh jadi baca-baca sikit kan, mujarab je kan.
Minta pengeras macam-macam je. Pulut kuning sekilo. Ayam bukan langgar punya. Itu gurau je. Minta maaf. Kita kalau dapat offer macam tu, orang ada kedudukan offer kita, nascaya kita akan minta hak dunia ni lebih. Betul tak dia? Paling-paling, Tok, saya ni rumah tak berapa besar. Kalau dapat rumah sebiji, lah ni dulu rumah teres tu. No problem. Nanti saya bagi rumah bayar. Janji saya penyakit sembuh. Agak-agak tuan minta lah. Minta nah. Kita tengok pemuda ni dia minta apa. Jadi kita ni tak sampai peringkat pemuda ni. Apa pemuda itu kata? Jawab pemuda itu, saya tidak dapat menyembuhkannya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang dapat menyembuhkannya. Nampak? Ini orang yang hatinya dah cerdik. Dia belajar dengan ustaz, dia belajar dengan tok guru. Apabila orang minta bantuan, dia kata, aku tak boleh nak bantu kamu. Yang nak menyembuhkan kamu ialah Allah. Dia letakkan dirinya masih lagi di peringkat yang tak ada apa-apa kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Kita kalau ada istimewa sikit, Temin kau jangan main, aku sumpah kau jadi katak kan. Samsing ni jangan main. Tapi pemuda ini walaupun telah mendapat keistimewaan di sisi Allah, dia tidak pernah lupa pada Allah. Ini kita kena belajar. Kita belajar benda macam ni. Haji, kita mana tahu orang Melayu ni suka dapat ilmu dari mimpi. Ustaz, malam tadi saya mimpi Ustaz ada jubah putih Ustaz, dia bagi ayat Ustaz. Ayat apa? Cuba baca. Kita dengar Quran tidak, hadis tidak, sahih tidak, Arab pun tidak. Habis tu kitab mana dia ambil? Tak tahulah Ustaz, dalam mimpi. Besok tanya mimpi, besok mimpi balik, tanya tu. Ayat apa, surah apa? Tak boleh Ustaz, tak ada. Mimpi tak jumpa lagi. Habis yang kau beramal dengan benda yang tak pasti, buat apa? Hak tu yang jadi terror tu. Kebanyakan orang Melayu kan? Betul Ji? Betul tak Ji? Siapa yang datang tu Ji? Tak tahulah Ustaz, dia pakai jubah putih. Payah main ukur jubah putih terus belajar. Saya pakai jubah kelabu tak boleh belajar lah. Nak jubah putih juga Ji. Macam Syekh pakai jubah hitam lagi tak datang. Lepas tu ada pula orang takbir mimpi, dia pakai jubah hitam ke jubah merah? Jubah hitam setan. Dan bagi tahu sudah cerita subhanallah. Imam masjid negara semua pakai jubah hitam tuan-tuan. Ada kesetan dia. Kurang hasam betul. Itu fatwa tak betul. Jangan pakai. Ustaz punya ceramah, ustaz punya kata tak nak pakai. Hak yang cakap benda merapu-merapu tu dia pakai. Tuan-tuan tengok. Ni belajar ni. Balik. Boleh balik? Sambung balik. Cerita ni panjang. Sambung balik. Okey, baik. Lalu pemuda tadi kata, aku tak boleh membuat apa-apa kecuali Allah yang mengizinkan. Ya. Maka kalau kamu nak suruh aku sembuhkan kamu, maka hendaklah kamu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah dengan Allah taala. Nascaya aku akan doakan kepada Allah agar mata kamu itu sembuh. Maka ketika itulah berimannya orang yang buta pembesar tu tadi buta, lalu dia beriman kepada Allah mendengar kata pemuda tadi. Lalu pemuda itu pun doa dengan izin Allah, mata pembesar tadi baik, boleh melihat. Buta boleh melihat. Ya, macam Nabi Isa, insya-Allah besok apabila turun dia boleh menyembuhkan orang yang buta. Hari ini orang buang selaput katarak saja. Orang buta tak boleh buat apa kecuali dia tukar biji mata. Itu pun kalau ada penderma. Ya Ji, yang penderma pun bagi pun mata pun dah buta. Jadi memang tak ada. Okey, baik. Lalu pembesar itu pun beriman kepada Allah. Pemuda itu pun berdoa semoga sahabat raja itu diberi penglihatan semula, dan selepas itu matanya pun disembuhkan oleh Allah Ta'ala dengan izin Allah. Kemudian sahabat tersebut menghadiri satu keramaian yang diadakan oleh raja. Maka sebelum ini dia datang mata buta, dipimpin
Bila raja datang, okey, invite semua, dia punya menteri-menteri datang. Tengok-tengok yang Mamat ni dulu buta, pakai tongkat. Dia datang, training pula. Wah, raja pun tengok, Mat, dulu kau buta kan? Ya tuanku, buta. Sekarang celik. Wah, mana kau cari tabib? Dia kata. Kita gitu kan. Kita darah tinggi. Tengok-tengok datang, dulu darah tinggi jalan pesot. Sekali tengok-tengok satu hari datang surau. Ji, macam orang muda. Aku ada ubat. Ada ustaz tu doa. Darah tinggi, kencing manis, sakit jantung semua hilang. Ustaz mana tu? Kita. Betul tak, Ji? Perangai kita selalu macam tu lah. Padahal Allah yang menyembuh. Cari juga ustaz. Kita ada soalan hajat, tak nak pakai, nak cari jalan pintas, cari juga ustaz. Itulah perangai dia. Baik. Maka raja itu kata, siapakah yang mengembalikan penglihatan kamu? Maka jawab sahabat tadi, pembesar tadi, Tuhanku. Raja bertanya, apakah kamu percaya kepada Tuhan selain daripada aku? Raja tu tercabarlah. Engkau pembesar aku. Engkau dulu semua harap pada aku. Bila engkau dah celik, kau kata yang menyembuhkan aku ialah Tuhanku. Raja tu kata, wah, kau dah lawan Turki ni, kata. Lebih kurang begitulah. Saya adaptasi balik bahasa kitab dengan bahasa saya lain Bahasa kitab kalau saya baca nanti tuan-tuan semua meleleh air liur. Jadi saya ubah sedikit. Tapi jalan ceritanya lebih kurang begitulah. Baik. Jawab sahabat itu kata apa? Rabbi wa rabbukallah. Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhan kamu juga. Wah, lagi hebat dia. Raja kata, wah, engkau dulu kau buta tegih-hegih minta ke aku. Sekarang kau dah celik, kau lawan aku ya. Biasalah orang ada kuasa, tuan-tuan. Raja, engkau tu menteri raja. Aku bayar gaji kau. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Raja zalim, tuan-tuan. Lalu ia diseksa oleh raja tersebut berkali-kali sehingga sahabat itu membuka rahsia mengenai pemuda yang mendoakan sembuhnya mata dia. Kemudian pemuda itu dibawa untuk menghadap raja. Raja bertanya, wahai anakku, engkau dulu kan yang belajar sihir dengan ahli sihir negara? Pemuda itu kata, ya. Dan engkau jugalah yang menyembuhkan mata pembesar aku? Jawab dia, bukan saya, Allah yang Maha Esa. Wahai anakku, sesungguhnya sihir kamu telah melampaui batas kerana dapat mengobati penyakit buta dan sopak. Maka raja ingat hak yang pemuda tadi yang belajar dua guru tadi, satu guru agama, satu guru sihir. Dia ingat dengan sihir yang dibuat itu boleh menyembuhkan penyakit mata buta. Tapi jawab pemuda itu, sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan sebarang penyakit walau seorang pun. Hanya Allah yang menyembuhkan. Raja tadi excited lah. Mungkin kerana dia belajar dengan ahli sihir, jadi ahli sihir itu maknanya mujarab. Tapi pemuda itu menjawab dengan mengecewakan raja. Lah, aku ingat kau belajar sihir, kau ubat orang pakai sihir. Sihir ni dia bukan boleh mengubat, dia cuma mengaburi mata orang aja sihir. Sebenarnya dia tak sembuh. Saya ingat lagi ada satu orang yang boleh korek pakai tangan, keluarkan batu karang kat pinggang. Korek-korek keluar, korek-korek keluar. Ramai pula orang pergi, siap beratur ambil nombor daripada subuh. Dapat rawatan isyak. Punya lama, tuan-tuan. Korek-korek dulu. Percaya pula. Heran betul kan? Kita tengok orang yang ngorek tu pun kadang-kadang pakai suara pendek. Yang korek pinggang kita keluar batu pun pakai pun tak nampak macam ciri-ciri Islami. Ramai pula datang. Ni orang Melayu ni senang betul kena tipu je kan? Okey, tuan-tuan, ada satu bomo tu dia boleh tarik duit, tuan-tuan. Tapi dengan syarat cari lesung yang tembus. Lesung tembus, lesung tumbuk tembus. Dia akan pergi gunung dekat sini. Gunung mana sini?
Ha? Gunung terendah lah. Bukit terendah lah. Bukit terendah. Dia tarik duit. Tuan nak ikut tak? Nak ikut tak dia? Ada tu. Bomoh tu cakap dia tarik duit orang yang tak bayar zakat. Mana-mana ada orang besar-besar, orang kaya-kaya yang tak bayar zakat, dia akan tarik duit tu. Tuan-tuan nak ikut tak? Tak nak? Bagus tuan-tuan beriman. Kalaulah saya jadi bomoh tu, apa saya nak ajak dengan tuan-tuan? Biar saya tarik sendiri. Nampak tak? Tipu dia boleh tarik. Tapi dengan syarat. Ada syarat lagi pula tuan. Bomoh ni kalau tarik jarang tak ada syarat. Jadi tengok syarat itu kan nampak terpegang. Tuan-tuan Allah Ta'ala suruh solat, Allah Ta'ala suruh puasa, dia ada suruh syarat tak? Ada suruh syarat tak? Tak ada kan? Perintah Allah ada syarat tak? Cuma syarat sah dengan rukun je. Lain daripada kalau kamu solat, kamu tak boleh buat begini. Tak ada. Solat-solatlah kamu. Tak solat pun macam tu juga. Main manusia ni tuan-tuan, dia boleh nak dapat satu untung, dia mesti buat syarat. Syarat tu yang menyusahkan kita. Pasal apa? Benda tak betul. Baik. Sambung balik. Itu iklan. Maka pemuda kata, bukan saya yang sembuhkan dan bukan sihir yang saya belajar, tetapi Allah yang menyembuhkan. Raja itu pun menyeksa pemuda itu berkali-kali sehingga ia membuka rahsia mengenai seorang pendeta. Nak tak nak pemuda tu dah tak larat dah. Lalu dia pun ceritalah, sebenarnya saya ada dua guru. Satu guru muallim, satu guru hak orang tua sihir yang mati tu. Baik. Lalu raja pun memerintahkan tenteranya untuk menangkap pendeta. Lalu dibawa kepada raja dan berkatalah raja kepada pendeta, kembalilah kamu kepada agama asalmu. Tetapi pendeta itu enggan. Lalu raja menyuruh supaya digergaji pendeta itu dari kepala hinggalah ke badan, sehingga pendeta itu meninggal dunia. Tuan-tuan, jahat ni tak jahat orang ni tuan-tuan, apabila ada kuasa, bila kita melawan dia, walaupun kita melawan benda yang betul, dia akan azab kita. Maka terimalah azab itu kerana ianya masuk terkeli dalam kategori syahid. Kita kena ugut sikit, Kang aku tak bagi bantuan baru kau tahu. Kelabahlah. Janganlah. Bantuan aja, gigil ni. Ini nak gergaji. Pendeta tu kata, nak aku sembah engkau raja hidup. Sebab raja yang paling raja ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu digaji pendeta itu daripada kepala sampai kaki. Zalim tak zalim tuan-tuan? Cara bunuh gergaji tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan gergaji ni terbelah dua je, meninggal. Maka tibalah giliran sahabat raja tadi yang kata, aku dah beriman pada Allah, aku tak beriman kepada engkau wahai raja. Raja berkata kepadanya, kembalilah kamu beriman kepada aku, jangan beriman pada Tuhan. Ya. Tetapi ia enggan. Siapa yang enggan? Menteri tadi enggan. Lalu raja menyuruh supaya sahabat itu digergaji dari kepala hingga ke badannya sehingga meninggal dunia. Hak yang baru nak celik tadi, baru dapat sihat, dulu buta, sihat mata, dah enggan nak ikut perintah raja, meninggal syahid dia, dapat syurga Allah SWT. Untung dia. Sebab apa? Sebab kita pertahankan agama Allah. Kita belum diuji tuan Kita belum uji kita haji, cikgu nak duduk lama sini ke nak kena tukar? Tak apa. Gurau je cikgu kami tengok saya lain macam ni. Ustaz ni kurang hasam betul mulut dia ni. Nak contoh. Saya dulu masa berkhidmat dalam tentera gitulah ugutan. Sabar sawak. Saya nak pergi sekarang. Tak jadi posting. Dia ugut je kata, nak pergi sabar sawak. Saya nak pergi. Tak payah, tak jadi. Dia ingat kita takut. Untung dapat allowance lagi, kabar terbang free, makan free. Makan murah-murah, sedap. Itu dululah. Sikit-sikit ugut. Payah je, takut. Menggigil kita dengar. Sabah Sarawak bukan luar negara pun, luar negeri je.
Kalau luar negara tu gagah juga. Apa nak gaduh? Ada allowance tambahan. Rumah sewa pun naik lagi dia punya tu. Takut. Padahal kapal terbang boleh naik free, tak kena bayar. Takut juga. Pasal kita kena uji. Nak duduk sini ke nak pusing Sabah Sarawak? Itu je dulu asalnya. Kecut je dengan Sabah Sarawak, kecut. Kita pergi duduk Sabah Sarawak 5 tahun, 6 tahun duduk Sabah. Tak ada hal pun. Hidup orang Fiat boleh mengajar hari ni. Tak ada hal pun. Orang kampung pula seronok. Ustaz dah balik dah? Sudah. Balik sudah. Sayangnya Ustaz, kita dah ada lagi Ustaz. Ada Ustaz baru. Nak sama Ustaz. Orang Sabah itu. Seronok. Baik pula. Nasib baik tak nikah orang sana. Sikit hari bulan je. Kan? Tak apa. Kita tak kisah. Kita cakap elok-elok. Tak nak. Senang. Jangan tak bagi jawapan. Tak nak. Kenapa Ustaz? Anak saya tak cantik ke? Cantik. Memang cantik. Macam ratu cantik. Tapi saya belum mau nikah. Habis cerita. Senang. Tak hilang pun. Sebab kat sana banyak orang cerita buat sihir-sihir kan je. Dah buat jahat memang kena sihir lah. Kita buat elok, pergi rumah dia beri salam, pergi kebun tolong dia pergi kebun. Takkan dia nak nyihir kita juga kan? Cerita, habis cerita, habis. Apa ke situ? Baik. Kemudian sampai giliran kepada pemuda itu, raja berkata kepadanya, "Wahai pemuda, kamu dulu aku hantar kau belajar dengan orang sihir, kamu jadi orang dalam istana, kenapa kamu beriman kepada Allah? Kembalilah kamu kepada agama menyembah raja." Tetapi pemuda itu enggan. Lalu raja menolak pemuda itu kepada beberapa orang sahabat-sahabat raja. Kemudian raja berkata kepada mereka, "Bawalah pemuda ini ke atas bukit dan suruh dia untuk kembali kepada agama menyembah raja. Kalau dia enggan, kau campak dari atas bukit." Nampak tu tuan-tuan? Nak orang yang nak mempertahankan agama memang sentiasa diuji dan akan disakiti. Ini sejarah. Dalam zaman Nabi tuan-tuan, bila menyampaikan risalah Allah, sentiasa mendapat tentangan yang bukan sikit-sikit punya tentangan. Memang orang akan kau punya bagi. Ni nak campak atas bukit tuan-tuan, suruh mati. Apa yang berlaku tuan-tuan? Kemudian pemuda itu berdoa kepada Allah, "Allahumma kfinihim bima si'tah." Apabila pemuda tentera-tentera tadi nak campakkan dia ke dalam, nak campakkan dari atas bukit ke bawah, pemuda itu berdoa, "Ya Allah, hindarkanlah kami dari bahaya mereka yang dengan kehendak-Mu. Allahumma akfinihim." Doa ni boleh kita amalkan. Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Boleh kita doa tu. Ya Allah, apa dia? Apabila kita dapat ujian-ujian yang boleh mengganggu kita untuk melaksanakan hukum agama Allah, ya Allah, hindarkanlah aku dari bahaya mereka yang dengar kehendak-Mu. Tiba-tiba bila doa itu dibaca oleh pemuda, bergegarlah gunung tadi. Bukit tadi bergegar. Yang nak, dia dah bawa, ramai-ramai bawa pemuda tadi nak dicampak dari bukit tadi. Yang bawa pun gunung tu jadi macam earthquake, gempa bumi. Lalu matilah semuanya pemuda yang nak campak, pemuda yang tidak beriman kepada raja tadi. Mati. Lalu pemuda itu pun balik berjumpa raja. Engkau ada lagi, dia kata. Mana yang tentera-tentera tadi? Semua dah mati tuanku. Wah, dahsyat kau, dia kata. Lebih kurang gitulah, nak sedapkan efek kan. Raja pun bertanya, apa yang telah berlaku oleh orang yang membawa engkau tadi? Pemuda tadi menjawab, Allah telah menghindarkan diriku daripada mereka. Raja pun menolak pemuda tadi kepada beberapa orang sahabat tentera yang lain lagi. Lalu raja mengarahkan tentera tadi, bawa dia ke laut.
Beritahu, perintah dia supaya dia beriman kepada aku, jangan beriman kepada Allah. Kalau dia enggan juga, kau campak ke dalam laut. Dibawa pemuda tadi, tak melawan pemuda tadi sebab dia tak ada kuasa, bawa je tu. Ya. Mereka pun membawa pemuda itu ke tengah laut. Kemudian pemuda itu berdoa. Pemuda yang nak dicampak tu berdoa, Allahumma ikfinihim bima syi'tu. Ya Allah, ya Allah, hindarkanlah aku dari bahaya mereka dengan kehendak-Mu. Maka pecahlah kapal yang membawa pemuda dan orang-orang tadi. Lalu karamlah kapal tadi, terbunuhlah semua anak-anak kapal dan orang yang nak tenggelamkan pemuda tadi. Pemuda tadi diselamatkan oleh Allah. Lalu dia jumpa lagi raja. Wahai raja, aku datang lagi pada kamu. Ai, lihat betul nyawa engkau? Lebih kurang begitu lah. Kan Haji? Ini bukan dia ada belajar ilmu kebal, tak ada. Ni orang Melayu nak ilmu kebal, ni tak belajar. Yang ni belajarnya, Allahumma kfinihim bima syi'tu. Ini bukan ilmu kebal tau. Tuan-tuan kena ingat, ini bukan saya raja ilmu kebal. Ini doa mengharap pada Allah, ya Allah, hindarkan kami dari kejahatan orang yang nak melakukan kejahatan. Maknanya tuan-tuan, kita boleh amal doa ini supaya kita terhindar daripada orang yang suka nak mencari peluang kita untuk menjahanamkan kita. Ini doa yang dia ajar. Baik. Lalu raja kata, apa yang telah dilakukan oleh orang yang membawa engkau? Jawab pemuda itu, Allah telah menghindarkan diriku daripada mereka. Pemuda itu berkata, wahai raja, engkau ni sungguh-sungguh sangat nak bunuh aku ni. Ya, engkau tidak akan dapat membunuhku kecuali jika engkau menurut syarat-syaratku. Raja pun kata, bawa ke gunung nak dicampak tak mati, bawa ke laut pun tak mati. Kau pakai ilmu apa kau ni? Kita gitu lah kan. Pemuda kata, wahai raja, engkau ni betul-betul sangat nak bunuh aku ni. Tapi kalau kau nak bunuh aku, kau kena ikut syarat aku, baru layak kamu nak bunuh aku. Raja menjawab, apa dia? Memang betul nak bunuh orang kan? Jawab pemuda itu, kumpulkanlah orang-orang kampung, orang-orang rakyat-rakyat jelata di satu kawasan lapang. Kemudian palanglah aku dan gantung di atas tiang tersebut. Lalu ambillah anak panahku dari sarungnya. Kemudian letakkan anak panah itu di busar panah dengan membaca Bismillahi Rabbil Ghulam, yang bermakna dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Kemudian panahlah diriku. Jika sekiranya engkau lakukan demikian, aku akan terbunuh. Jadi macam cerita-cerita masyhuri jugalah. Cerita masyhuri lah. Macam mana nak bunuh dia? Cerita masyhuri kan, yang bunuh pakai tombak tu kan, yang darah putih keluar ya. Lebih kurang begitulah. Itu legenda, itu dongeng. Ini betul, ini sahih. Ini Nabi yang cerita. Ini bukan saya buat karangan ni, Nabi yang cerita. Hadis ni riwayat Muslim. Maka pemuda kata, kalau nak bunuh saya, kau panggil umur rakyat supaya dia saksikan, palangkan saya, ikat saya di palang, gantung saya di sana. Lalu ambil busa anak panah daripada anak panahku, lalu kau gunakan busa itu untuk membunuhku. Kalau itu saja cara untuk membunuhku, kalau tidak, tak dapat. Maka raja pun kata, kumpulkanlah orang ramai di satu padang yang dikhaskan. Kemudian pemuda itu dipalang dan digantung di atas tiang. Diambilnya anak panah milik pemuda itu daripada sarungnya, kemudian diletakkan anak panah di busar panah. Kemudian raja membaca Bismillahi Rabbil Ghulam. Maka raja pun makan panah, pam. Tuan-tuan, apa yang berlaku di situ? Lalu anak panah tersebut mengenai pelipis. Tahu-tahu pelipis? Tahu-tahu tak pelipis? Ni zaman 70-an, segmen sampai ke pipi. Pelipis tu situ je. Bukan kena dada, bukan kena mata, bukan kena perut, kena pelipis.
pelipis tu. Kena sipi. Raja panah, bukan Archer panah memang kena. Raja panah kena sipi, pet, kena pelipisnya. Kemudian pemuda itu meletakkan tangannya ke atas pelipis tadi, pelipis yang luka tadi tu. Lalu meninggallah ia syahid. Maka orang tengok, oh gitunya meninggalnya pemuda ini. Tapi raja tadi dah baca Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhan pemuda tersebut. Lalu orang kampung berkata, amanna bi Rabbil Ghulam. Masya Allah tuan-tuan, dalam masa pemuda tu nak mati, dia dah mengislamkan satu kampung. Pasal apa? Pasal raja buat kerja Bismillah Rabbil Ghulam. Bila tengok pemuda tu mati dalam keadaan terjik, maka orang kampung, ya Allah zalim betul raja ni, amanna bi Rabbil Ghulam. Maka orang kampung pun mengaku, kami beriman bagaimana Tuhannya pemuda tadi. Tuan-tuan nampak? Sabarnya orang tadi, pemuda tadi, dia tahu nak mati tu. Kalau dia simpan rahsia tadi tu, dia tak kabur dekat raja yang pakai panah tadi. Nah, caya pemuda tadi hantar berapa banyak tentera pun mungkin tak mati dengan izin Allah. Tapi dia tengok ni raja benar semua, bawa ke bukit, bawa ke laut. Terlepas ni tak tahu hantar masuk dalam kandang singa ke, tak tahulah. Dulu-dulu punya torture kan, dulu-dulu kezaliman, Masya Allah tuan-tuan. Memang ngeri-ngeri. Lalu Allah mengizinkan satu negara tersebut beriman. Tuan-tuan, apa berlaku tuan-tuan bila raja tu tengok rakyat semua dah beriman kepada pemuda tu? Apa cerita ni? Dulu dia nyembah aku, sekarang dia dah tak nak dah. Maknanya loss dia punya kekebalan dia. Dah tak ada dah. Orang dah tak respect kat dia. Sebab apa? Rakyat dah tak percaya dah dekat raja. Tuan-tuan semua beriman. Susah hati raja tadi. Dia dah sifat zalim, dah tahu dah rakyat dia semua dah beriman. Apa yang berlaku tuan-tuan? Dia memerintahkan tentera-tenteranya membuat parit yang besar, lalu dicurahkan minyak, dibakar, hidupkan api. Maka panggil semua rakyat-rakyat yang beriman tadi, arahkan mereka, kamu kena beriman balik kepada asal raja tadi. Maknanya keluar daripada agama Allah. Siapa yang enggan, tolak masuk dalam gaung api tadi. Tuan-tuan, apa yang berlaku rakyat tadi, dia menghayati bagaimana berimannya pada Allah lebih tenang daripada beriman pada raja. Maka dia sanggup ditolak ke dalam api. Tak ada seorang pun yang menerima tawaran raja. Siapa yang beriman kepada aku, kata raja tadi, kamu selamat, kamu dibebaskan. Tak ada, semua masuk. Sehingga kan satu ketika seorang ibu yang membawa kanak-kanak baby, ya, sama juga, wahai ibu, kamu nak beriman kepada aku ke beriman kepada Tuhan pemuda tadi? Ibu tu kata, saya tetap beriman kepada Al-Ghulam tadi, pemuda tadi. Lalu dia pun letakkan anak dia. Dengan izin Allah, anak tadi boleh bercakap, wahai ibu, tetaplah kamu dengan iman kepada Allah, bersabarlah kamu, teruskanlah perjuangan kamu dalam agama Allah, walaupun kamu akan dicampak ke dalam gaung api. Tuan-tuan, hadirin hadirat muslimin muslimat, ya, ini nak cerita hadis ini tuan-tuan. Bagaimana kita bila mempertahankan agama Allah, kita akan diuji, dan ujian itulah memerlukan kepada kesabaran. Kalau tidak, kita akan meninggalkan agama kita. Tuan-tuan, agama kita cukup mahal. Islam adalah agama yang diiktiraf oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali agama Islam. Maka jagalah agama ini walaupun nyawa kita tergadai.
Sebab itu sabar ini mustahak. Kalau tidak, kita akan digula-gulakan dengan sesuatu yang boleh menggugat sedikit kita dah tewas. Hati-hati tuan-tuan. Hari ini masyarakat macam-macam topeng manusia. Dia akan probok kita. Kadang-kadang iman kita boleh tercabut dengan hanya kadang-kadang sehelai kain batik. Kadang-kadang kita boleh tewas. Tuan-tuan hati-hati. Ya. Yang penerima rasuah ni tolong tengok-tengok. Nilai kamu kalau setakat 50 kamu ambil rasuah, maknanya nilai diri kamu dah RM50 je. Ini iman. Sabar. Sedangkan awak ada gaji. Tapi kenapa awak ambil lagi? Tak cukup. Sebab apa tak cukup? Sebab kamu menggunakan cara yang tak dibenarkan syarak. Pergi karaoke tiap-tiap malam, mana nak cukup gaji je? Karaoke kampung lah, bukan karaoke bandar-bandar yang ada spa sekali, tak ada. Karaoke kampung ya, yang pukul 3 pagi tu belalak. Satu lagu RM3, 3 lagu RM5, ada diskaun. 3 lagu RM5 je. Padahal beli kaset letak kat rumah, beli kaset yang cetak tompak tu RM5. Tiap-tiap hari boleh melalak dengan Mak Haji. Karaoke Mak Haji berduit. Ye kan. Kau laksana bulan, Mak Haji berkata reng. Jadi dia Mak Haji tak boleh nyanyi dalam rumah. Kena bayar lah. Tak bayar. Tak ada luar juga. Kalau boleh Mak Haji biar tidur. Mak Haji dah tidur bawa keluar. Ini kurang hasam lah tu. Nampak sangat nak buat benda tak elok. Bukan tuan-tuan, orang lain. Tuan-tuan kadang-kadang nilai kita ni kadang-kadang ceklat hack je. Tahu ceklat hack? Gula-gula hack lah. Tuan-tuan kenong lah. Masyarakat hari ni tuan-tuan terlintang balik, terbolang balik ni tuan-tuan. Sebab dia tak ada integriti terhadap iman dia. Sebab sabar dia tak ada. Hari ini negara kita boleh rosak sebab sabar di kalangan orang-orang yang berautoriti dah hilang. Nilai sabar tak ada, maka akan punah pentadbiran kita. Sabar. Sabar ni banyak hal. Kita berpeluang untuk menerima. Tapi kita boleh menerima dan tidak boleh menerima. Berpeluang untuk menerima, tapi kita boleh menolak atau menerima. Maka pilih menolak, sebagaimana pemuda tadi menolak untuk beriman kepada raja. Biar aku disanggup mati, tak apa. Bila aku mati dah tak ada sibuk lagi aku dengan raja ni, kan? Kita nak hidup lagi. Tapi besok tahun depan menghadapi lagi penguasa-penguasa yang zalim akan datang, jumpa lagi. Sebab hidup lagi kita akan menghadapi penguasa yang akan zalim lagi. Sebab Allah Ta'ala akan kata, apabila satu kaum itu melakukan kezaliman, Allah akan ganti lagi kaum yang lebih zalim daripada yang sedia ada. Jadi sabar kita itu letakkan betul-betul. Ini namanya. Boleh faham tak? Jadi moral of the story, cerita ni walaupun dia cerita panjang-panjang tuan-tuan, nak cerita kita kena ada rasa bangga dengan agama kita. Kita kena bangga dengan sunnah Nabi SAW. Kita kena bangga dengan apa yang kita buat. Ini agama yang paling mulia. Kalau ada agama-agama ataupun sesuatu yang boleh mengajak untuk kita keluar daripada agama kita, kita abaikan. Kalau ada orang ajak nak tarik duit, mana Ji? Pergi Pulau Besau. Mana Ji? Sekarang Pulau Besau dah istimewa. Sebab apa? Ada sekolah tahfiz jaim dekat sana. Anak-anak siapa yang nak pergi hantar kat anak tahfiz jaim. Bawah jaim tahfiz di Pulau Besau. Dulu tempat orang lepas kambing je. Jadi kalau ada tahfiz kat sana, banyak kambing, tangkap, sembelih je. Dah selamat dia, boleh lauk fresh. Sekarang kambing-kambing dengan ayam di sana dah pupus. Sebab ada sekolah dekat sana. Alhamdulillah. Faham tak? Tuan dah pernah pergi Pulau Besar belum? Belum? Tak payah pergilah tuan.
Kecuali hantar anak pergi sekolah tahfiz. Kalau setakat nak pergi tengok kubur tu, tak payah. Dekat Tanjung Bidara pun banyak kubur, dekat Kelebang pun banyak kubur. Tak payah nak susah-susah payah pergi Pulau Besar. Boleh je. Kau ada niat juga. Ya? Saya tahu ada kubur panjang. Ada yang kalau kubur panjang, kubur pendek, kubur gemuk, kubur kurus, apa hal dia? Ada niat? Nak jaga ni. Nak jaga ni. Nak nilai kubur je kita. Jangan main-main. Kan? Macam kat Tengkera, Masjid Tengkera, ada satu kubur tu. Kubur Syekh apa benda saya pernah pergi tu. Pergi ziarah je lah. Lepas tu lepas ziarah ada mamat pula, cik, bagilah sumbangan. Cik dah pergi ziarah kubur alim, dia kata. Yelah, kubur alim, dia dah meninggal, apa kerja-kerja. Nanti dia berkat kat encik. Engkau pula bagi tahu kat aku. Lepas tu minta derma kat kita. Berkat minta kan dengan kubur tu kalau kau minta kat aku. Tu dekat apa? Masjid Masjid Tengkera kan? Masjid Tengkera ke? Bukan Masjid Tengkera, sorry. Masjid Kampung Ulu, sorry. Ambil Ulu, minta maaf. Silap, orang tua. Ubat dah banyak. Kampung Ulu. Ya, orang mandi-mandi kat kolah dia tu sama je. Anak dara mandi je. Saya kata, makcik tu siapa? Anak kita lah. Ji, anak kita. Apa pasal? Dia dulu sakit, dah baik, alhamdulillah. Kami nazar nak mandi kat sini. Ya Allah, ya Tuhanku. Kemban je dia mandi. Tu yang kata alhamdulillah, tengok kita kan. Astagfirullahaladzim. Nampak? Kita nak semayang pun gundah kendala. Sebab dia kan dulu kan masjid tu lapang tu. Maka mandi kata ya Allah ya Tuhanku. Kalau jantan tak apa ke? Perempuan je pakai kemban. Dan macam darah yang senandung pula. Apa kena-mengena suruh mandi kat situ? Mandi kat bilik balik. Alah. Ini dia. Ini pasal kita tak jaga batas-batas agama kita. Maka orang kata mandi kat situ, mandilah sampai lupa auratnya. Yang abang haji tak caut, kejap naik atas, kejap naik bawah. Ni naik tak caut. Tengok orang mandi kat belakang. Sabar je ji. Nampak ji? Boleh? Sini ada tak sini? Sini tak ada? Sini tak ada. Kalau ke Kelebang tu ada. Kelebang tu ada satu masjid, ada masjid lama tu. Masjid mana tu? Dekat Tengkera kan? Tengkera pun ada satu. Melaka ni banyak masjid-masjid yang hebat. Masjidnya hebat, tapi orang datang jemaah tak hebat mana pun. Saya pun heran. Dia datang bila hebat je, air minggu je. Penuh orang. Bukan penuh semayang. Kutip air kolah. Allah ya Tuhanku, sabar je. Inilah iman orang kita sekarang ni. Dia cuma memenuhi air satu tabung 1.5 liter punya air je. Pergi masjid, ambil air masjid. Buat apa ni cik? Mana makcik? Alah, anak kita entah apa kena buatan orang katanya. Dia kata nak kena tujuh masjid. Tapi masjid kat Melaka ni masjid yang karamat-karamat. Masjid apa? Kampung Ulu, Pengkalan Rama, Masjid Limbungan, Masjid Tengkera. Oh, dia tahu pula. Selama ni makcik pernah pergi? Tak ada, ini pasal anak sakit dia datang. Nampak tu? Tak lama lagi Masjid Celat dengan Masjid Cina. Adalah tu sekejap lagi. Tak lama lagi tu lah. Itu mungkin Masjid Celat tu mungkin belah Selat Melaka punya. Masjid Cina tu mungkin apa tu Laksmana Cheng Hong punya mungkin. Pergi Hang Lipo tak nak pergi masjid. Itu Cina punya Ustaz. Pergi Hang Lipo tak nak mula kutip airnya. Allah Akbar. Tuan-tuan tengok, iman kita ni rapuh benar. Benda-benda macam ni kita cuba cepat sangat. Sedangkan yang anak tadi pun boleh memberi nasihat pada maknya, pertahankanlah iman walaupun nyawa terkorban. Anak tadi pun sama-sama masuk sekali dalam gaung api tadi. Tuan-tuan, kita baikilah diri kita insya-Allah. Moga-moga dengan sabar yang kita belajar ini akan memberi pemdinding kepada kita supaya kita berada dalam jalan yang lurus. Kadar itulah untuk malam ni. Minta maaf panjang sikit ambil masa ya. Tuan-tuan, sebab dia boleh belajar bila cerita ni dia panjang cerita. Sebab apa? Dia ada
sound effect dia tu nak bagi nak bagi nampak jalan cerita. Hidup dah baca buku tu je, saya rasa saya seorang je baca dan tinggal. Ya, jadi insya-Allah. Tapi hadis ini adalah hadis sahih riwayat Muslim. Maknanya hadis yang dicerita sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan cerita dongeng, bukan cerita yang diada-adakan. Ya, ini pernah berlaku pada zaman ketika dahulu apabila mereka Islam ini tidak sebagai suatu kebanggaan. Dia boleh berbanggaan kepada dunia ini sebagai suatu keutamaan. Jadi kesimpulannya, kalau kita mengutamakan dunia, kita akan membelakangkan agama. Kalau kita mengutamakan agama, kita akan mendapat untung dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Sekadar itu yang dapat saya berikan. Minta maaf banyak-banyak. Moga-moga kita mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Aku liqauli hadza, nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fama la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ja'alna ma'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'd tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir dengan tasbih kafarah dan suratul nas. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أعلم.